Dalam video ini, kami akan menerangkan Chef Kung Fu. Filem ini mengisahkan tentang seorang tukang masak yang melatih seorang budak lelaki untuk menjadi tukang masak terhebat. Apabila semua orang meragui kebolehannya, adakah dia akan dapat menjadi chef terbaik? Jom ketahui dalam Kung Fu Chefs. Chef Kung Fu bermula dengan jamuan makan malam di sebuah kampung. Master Yi, ketua chef di kampung itu, kelihatan jengkel kerana hidangan daging babinya hangus disebabkan kecuaian salah seorang pembantunya bernama Leung. Sudah tentu Master Yi tidak membenarkannya kerana daging babi adalah hidangan utama makan malam itu. Akhirnya dia mengeluarkan parang kepala naga yang merupakan warisan keluarganya untuk membuat hidangan daging babi yang baharu. Master Yi boleh memotong daging babi dengan sempurna apabila menggunakan parang dan masakan daging babi boleh disiapkan sebelum jamuan bermula. Dia kemudian meminta Leung untuk membawa garam kerana dia merasakan hidangan itu tidak sempurna. Tanpa disedari, dia menaburkan garam yang dibawa Leung ke dalam hidangan daging babi. Tetapi selepas orang ramai makan hidangan itu, mereka serta-merta menjadi sakit perut. Cikgu Yi menyedari bahawa Leung telah memberinya racun bukan garam, kemudian memukul pembantunya. Tetapi tuan rumah berkata bahawa Master Yi ialah ketua chef dan dialah satu-satunya orang yang harus bertanggungjawab atas kejadian keracunan itu. Selepas kejadian itu, dia akhirnya dihalau dan dibuang kampung, dan tidak lagi dibenarkan menyentuh parang berkepala naga selama-lamanya. Adegan kemudian bertukar kepada menunjukkan pelajar di sekolah Kung Fu berlatih. Di antara latihan pengetua mengumumkan pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, sekiranya pelajar memenangi lambang sekolah dan meletakkannya di tempat asalnya, maka pelajar tersebut akan menjadi graduan pertama yang mendapat penghormatan daripada sekolah. Semua pelajar bertanding untuk memenangi pertandingan tersebut. Tetapi yang berjaya keluar sebagai pemenang ialah Ken, seorang pelajar yang pandai Kung Fu dan juga sangat pandai memasak. Sebagai hadiah perpisahan kepada guru, Ken memberikan hadiah dengan menggabungkan Kung Fu dan masakan. Melihat kemahiran pelajar itu, guru itu kemudian mencadangkan supaya dia berjumpa dengan tukang masak yang boleh dipercayai bernama Master Shum di restoran Four Seas yang dia fikir boleh mengajarnya memasak. Ken kemudian mengikut nasihat gurunya dan segera bergegas ke restoran. Setibanya di sana, Ken secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Ying yang ternyata adik kepada pemilik restoran Four Seas. Sementara itu, pada masa yang sama, Master Yi yang merayau selepas dihalau dari kampung tiba di restoran Four Seas dan memutuskan untuk menjamah hidangan di sana. Ching, yang merupakan pemilik restoran Four Seas, menyedari bahawa Master Yi bukanlah pengunjung biasa, tetapi seorang tukang masak yang mahir. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Ching menyedari perkara ini apabila dia mendengar penerangan yang sangat tepat Master Yi tentang bahan-bahan yang mereka gunakan dalam teh yang dihidangkan oleh Ying. Sebaliknya, Ken yang berada di restoran itu turut mendengar penerangan daripada Master Yi yang membuatkan dia agak kagum. Cikgu Yi kemudian memberitahu Ying bahawa dia memesan hidangan kubis dalam air jernih. Memandangkan hidangan itu tiada dalam menu, Ying memintanya untuk memesan sesuatu yang lain. Tetapi kemudian Ching datang dan berkata bahawa restoran mereka akan menyediakan menu kubis dalam air jernih, mengikut pesanan Master Yi. Master Shum yang merupakan ketua chef di restoran Four Seas sudah mengetahui bahawa orang yang memesan hidangan cabbage in clear water mestilah seorang master chef dan ketua chef dengan senang hati menerima permintaan itu. Selepas merasai hidangan kubis dalam air jernih, Master Shum, Master Yi teringat saat-saat bersama-sama dengan abangnya pada masa lalu. Bagaimanapun, menurutnya, hidangan kubis dalam air jernih, Master Shum tidak mencapai standard kerana pemprosesan yang salah. Selepas mengetahui nama Master Yi, Master Shum segera mencabar Master Chef. Cikgu Shum akan meletakkan jawatan dari restoran itu jika dia kalah. Namun, jika Master Yi kalah, dia mesti bekerja secara sukarela sebagai pencuci pinggan selama setahun penuh. Dengan penuh keyakinan, Master Yi menerima cabaran itu. Bagaimanapun, dia memerlukan pembantu tukang masak untuk membantunya dan Ken dipilih yang kebetulan berada di sana dan pandai memasak. Selepas melalui proses memasak yang tidak mengambil masa yang lama, kini tiba masanya untuk mereka merasai makanan tersebut. Ching dan Ying memuji masakan Master Shum yang lazat dan juga merupakan hidangan utama di restoran Four Seas.
Tetapi Master Yi hanya menilai masakan lawannya sebagai tidak buruk. Sementara itu, apabila orang lain ingin merasai masakan Master Yi, mereka kagum dengan cara penyampaian yang unik, yang menjamin ketahanan rasa dan aroma hidangan. Rupa-rupanya Master Yi membuat hidangan legenda yang dipanggil 8 itik bertuah, yang dihidangkan dengan salutan gula panas yang mampu mengekalkan rasa dan tekstur daging itik. Selepas merasainya, Master Shum serta-merta mengaku kalah dan memuji Master Yi kerana memasak hidangan 8 itik bertuah dengan sempurna, walaupun tiada tukang masak yang dapat memasaknya selama berabad-abad. Kerana mengaku kalah, Guru Shum segera pergi dan meletak jawatan. Ken yang ingin belajar dengan Guru Shum atas nasihat gurunya, kemudian mengejarnya. Walau bagaimanapun, Cikgu Shum yang dimaksudkan oleh gurunya ialah Shum Wai Tak, iaitu bapa kepada Qing dan Ying. Master Yi yang merupakan adik kepada Shum Wai Tak, juga datang berjumpa dengan bapa Qing dan Ying. Malangnya Shum Wai Tak telah meninggal dunia tahun sebelumnya. Ternyata Qing juga mengenali Master Yi dan mengetahui tentang insiden keracunan yang menyebabkan Master Chef itu diusir dari kampungnya. Walau bagaimanapun, Qing sangat percaya bahawa Master Yi tidak akan melakukan perkara keji seperti itu. Oleh kerana Master Shum telah meletak jawatan dan restoran itu tidak mempunyai chef lagi, Qing kemudian menawarkannya jawatan ketua chef yang dialu-alukan oleh Master Chef kerana dia bertanggungjawab menjaga reputasi restoran Four Seas untuk mendiang Shum Wai Tak yang amat dia hargai. Master Yi kemudian meminta Ken untuk menjadi pembantunya kerana dia menganggapnya mempunyai kemahiran yang agak berkelayakan dalam memasak. Tanpa diduga, Ken malah mahu mencabar Master Yi dalam memotong kerana pada asasnya setiap chef mesti pandai memotong bahan makanan dengan betul. Ken memulakan cabarannya dengan memotong gloverfish yang sentiasa digunakan sebagai bahan utama dalam ujian pemotongan kerana ia mempunyai banyak duri pada kulitnya. Untuk mendapatkan hirisan gloverfish yang sempurna, seorang chef mesti mempunyai teknik memotong yang pantas dan ketajaman bilah yang digunakannya juga mestilah tepat. Ken berjaya menghiris daging gloverfish dengan sempurna dan membuatkan semua orang kagum. Malah Cikgu Yi turut memujinya. Tetapi sudah tentu Cikgu Yi tidak mahu kalah. Tuan menggunakan ikan air tawar dalam cabarannya kali ini. Ken sedikit meremehkan pilihan bahan-bahan chef kerana hidangan ikan air tawar biasanya tidak sedap-sedap ikan globe. Tetapi apabila Ken merasainya, ternyata hidangan ikan air tawar Master Yi memang sedap. Master Yi mendedahkan bahawa dia memotong ikan menggunakan pasta sejuk, menjadikan rasa daging ikan lebih lazat. Tetapi lebih memeranjatkan, dia menggunakan teknik pemotongan khas yang menghalang ikan daripada mati selepas dagingnya diambil. Serta-merta Ken mengenali kehebatan Master Yi dan meminta Master Chef itu mengajarnya memasak. Pada suatu hari, Qing menghampiri Master Yi yang termenung. Master Yi berkata bahawa dia sedang memikirkan tentang anak saudaranya bernama Wong Kai Jo yang sudah lama dia tidak berjumpa. Jo ialah pemilik restoran King of Cantonese. Sebaliknya, ternyata Master Shum ingin memohon pekerjaan sebagai chef di restoran King of Cantonese. Tetapi apabila Jo mendengar bahawa bapa saudaranya ialah chef yang telah mengalahkan Master Shum dan merampas kedudukannya, kemarahan Jo serta-merta menyala dan memarahi Leung. Ternyata Jo mempunyai kenangan pahit tentang bapanya. Pada masa itu, Jo, yang masih kanak-kanak, melihat bapanya yang merupakan abang kepada Master Yi, Wong Ping Kei, bergaduh dengan Master Yi kerana menyembunyikan parang kepala naga atas sebab tertentu. Bapa Jo ialah seorang chef yang hebat dan mendapat jolokan Chef Master Dunia kerana memenangi pertandingan memasak antarabangsa 2 kali berturut-turut. Akibat pertengkaran itu, Master Yi dan abangnya bergaduh sesama sendiri sehingga satu insiden berlaku yang menyebabkan tangan abangnya cedera parah. Kei kecewa kerana dia tidak lagi boleh memasak selepas tangannya cedera parah, kemudian memutuskan untuk meninggalkan kampung dan meminta Master Yi menjaga Jo. Bagaimanapun, Jo, yang menyaksikan pertengkaran antara bapa dan bapa saudaranya, berpendapat bahawa nasib malang bapanya adalah salah Master Yi, yang memaksa bapanya menamatkan kerjayanya sebagai chef. Sejak itu, dia telah berazam untuk membalas dendam terhadap bapa saudaranya. Singkat cerita, Master Yi mengajar Ken pelbagai pengetahuan asas dalam memasak, termasuk memotong, mengisar, menumbuk dan sebagainya.
Master Yi juga mengajar Ken teknik memasak telur dadah berkualiti tinggi, yang ternyata mempunyai tahap kesukaran tersendiri di sebalik persembahan dan ramuannya yang ringkas. Bukan sahaja Ken, Master Yi juga mengajar Ying untuk membuat pelbagai hidangan sos yang akan menyelahkan lagi hidangan di restoran mereka. Ying kemudian meminta Master Yi untuk mengajarnya membuat puding kacang kiuk yang merupakan makanan kegemarannya. Pada suatu hari, beberapa lelaki yang berada di restoran Four Seas dilihat menyiram paku kecil ke dalam hidangan yang dihidangkan, kemudian membuat aduan di hadapan pengunjung restoran lain. Ternyata, lelaki itu adalah anak buah Joe yang ditugaskan untuk menjatuhkan reputasi restoran Shum untuk melancarkan dendamnya terhadap Master Yi. Keesokan harinya, Ying dan Ken yang sedang membeli belah di pasar raya, secara tidak sengaja bertemu dengan orang yang memfitnah restoran mereka semalam. Mereka bergaduh, dan semasa mereka bersembunyi daripada Samsung yang dihantar oleh Joe, Ken melihat pengumuman pertandingan memasak di televisyen. Ken, siapa sangka bahawa ini wow. Saya akan meningkatkan reputasi restoran Four Seas, kemudian mencadangkan kepada Master Yi untuk mengambil bahagian dalam pertandingan memasak. Walau bagaimanapun, Master Yi enggan dan memberitahu Ken untuk mengambil bahagian dalam pertandingan memasak dan berjuang untuk menang supaya reputasi restoran Four Seas kembali normal. Dia kemudian memberikan sebuah kotak kepada Ken dan memintanya membukanya dalam perlawanan akhir. Selepas itu, dia memutuskan untuk berehat sebentar dan pulang ke kampungnya untuk menguruskan sesuatu. Pertandingan memasak telah dihadiri oleh chef mahir dari restoran mewah, termasuk juara bertahan, Master Tin, ketua chef restoran King of Cantonese. Master Tin amat yakin bahawa kali ini dia juga akan memenangi pertandingan memasak. Lebih-lebih lagi, sekarang dia mempunyai pembantu yang pernah menjadi ketua chef di restoran Four Seas, Master Shum. Walaupun begitu, Ken tidak sedikit pun berganjak kerana dia berazam untuk memenangi pertandingan itu, bukan sahaja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memulihkan reputasi restoran Four Seas. Pada pusingan pertama, peserta pertandingan memasak akan dinilai untuk kemahiran memotong mereka. Ken memutuskan untuk membuat hidangan 4 ayam bertuah, manakala Master Tin menggunakan kepala kerbau sebagai hidangan utama. Pengadil akan menilai masakan semua peserta daripada pilihan bahan yang digunakan, rasa makanan, proses memasak dan teknik memotong serta cara penyajiannya. Selepas melalui peringkat pemilihan yang sangat ketat, Ken, wakil restoran Four Seas, akhirnya mara ke pusingan akhir dan melawan Master Tin dari restoran King of Cantonese. Joe, mengetahui perkara ini, segera mengarahkan pengikutnya untuk menyerang restoran Four Seas. Ken cuba melawan Samsung itu, tetapi dia kalah bilangan, sehingga akhirnya Samsung Joe mengalahkannya dan menyimpan Ken dan Ying di dalam peti sejuk. Tidak terhenti di situ, Cikgu Yi yang baru pulang dari kampung turut diserang oleh Samsung yang dihantar Joe. Begitu juga dengan Ching yang kini menjadi tawanan mereka. Joe kemudian memberitahu bapa saudaranya bahawa dia akan membunuh Ken dan Ying untuk membalas dendam kepadanya. Joe menunjukkan kepadanya kunci yang katanya adalah kunci peti sejuk yang boleh membebaskan Ken dan Ying. Tetapi dia sengaja melemparkan kunci ke dalam kotak yang mengandungi ular berbisa dan menyuruhnya mengambilnya. Kemudian selepas itu, dia kemudian meninggalkan restoran Four Seas. Walau bagaimanapun, apabila Master Yi hendak mengambil kunci, Leung, yang telah mengkhianatinya atas arahan Joe, cuba menghalang Master Yi daripada memasukkan tangannya ke dalam kotak yang penuh dengan ular berbisa. Leung berkata bahawa kunci itu palsu, manakala kunci sebenar ada bersamanya. Leung kemudian meminta maaf kepada Master Yi kerana mengkhianatinya dan menyebabkan dia diusir dari kampung. Selepas menyerahkan kunci asal, dia beredar dari situ. Pusingan akhir pertandingan memasak telah tiba. Ken, yang berjaya dibebaskan oleh Master Yi, akhirnya dapat menyertai pertandingan memasak sehingga tamat. Pada perlawanan akhir, para peserta dikehendaki membuat hidangan sup bertemakan keturunan iaitu hidangan sup tanpa rempah ratus. Peserta mesti menggabungkan teknik memasak yang hebat dan falsafah di sebalik masakan mereka untuk mencipta hidangan rasa yang tinggi. Sebaliknya, Joe mencabar Master Yi untuk berlawan kungfu sambil membawa parang kepala naga yang berkarat. Tetapi pergaduhan itu tidak seimbang, kerana Joe menjemput semua anak buahnya, manakala Master Yi bersendirian.
Dalam pertandingan memasak, Ken yang diingatkan tentang kepentingan falsafah di sebalik hidangan kubis dalam air jernih, seperti yang diajar oleh Master Yi, memutuskan untuk membuat hidangan itu dalam perlawanan akhir. Dia ingat betul-betul semua teknik yang telah diajar oleh Master Yi kepadanya untuk membuat hidangan kubis dalam air jernih, daripada menapis lemak untuk kuah, memilih hati kubis yang berkualiti dan menusukkan jarum di sekitar pangkal kubis supaya kubis menyerap sup dengan sempurna. Sebaliknya, Tuan Tin juga tidak kurang hebatnya dalam menyediakan hidangan utama yang dia percaya akan membawanya memenangi pertandingan memasak. Sementara itu, Master Yi ternyata agak boleh dipercayai dalam seni mempertahankan diri kungfu dan boleh mengalahkan Zhou dan anak buahnya seorang diri. Selepas melumpuhkan Zhou, dia kemudian pergi dengan membawa parang kepala naga. Ken dan Master Tin telah selesai memasak sajian masing-masing dan para hakim akan segera menilai mereka untuk menentukan pemenang pertandingan memasak antara mereka berdua. Tetapi tiba-tiba Master Yi datang dan memberikan Ken parang kepala naga dan berkata untuk membuka kotak yang dia berikan kepada Ken apabila dia akan mengambil bahagian dalam pertandingan memasak. Ken kemudian membuka kotak yang mengandungi puding kacang Ying yang dikisar, yang dibuatnya mengikut arahan Master Yi. Ying yang melihatnya menjadi sangat gembira. Master Yi menyuruh Ken memotong kacang potong dadu dengan parang kepala naga, kemudian menghidangkannya ke dalam hidangan kubis dalam air jernih. Selepas Ken the Dragon Head Machete, karat yang menutupi bilah itu hilang muncul dalam sekelip mata. Mengikut arahan Master Yi, dia menghiris kacang kiop dengan parang kepala naga dan memasukkannya ke dalam hidangan kubis dalam air jernih. Serta-merta, ketulan kacang kiop dalam sup hilang dan sebati ke dalam kuah masakan jernih. Hidangan kubis dalam air jernih agak ringkas, tetapi boleh menjadi seperti harta karun selepas diproses dengan seni tinggi dalam masakan yang pada masa yang sama menekankan tahap kesucian. Para hakim yang merasainya hampir terdiam kerana kenikmatan hidangan kubis dalam air jernih yang tiada tandingannya. Cikgu Tin yang melihat reaksi para hakim juga ingin tahu tentang rasa masakan yang dimasak oleh lawannya. Dia kemudian mencubanya sendiri. Selepas merasai masakan Ken, Master Tin menanggalkan topinya dan mengakui kehebatan Ken dalam memasak hidangan kubis dalam air jernih. Ken telah diisytiharkan sebagai pemenang pertandingan memasak. Tanpa diduga, Abang Master Yi, yang merupakan chef terhebat di dunia, sebenarnya berada di sana untuk menyaksikan pertandingan memasak antara Ken dan Master Tin. Cikgu Yi, yang menyedari perkara ini, kemudian menelefon abangnya dan menghidangkan hidangan kubis dalam air jernih Ken untuk dia merasainya. Zhou melihat bahawa bapanya dan Master Yi telah berhubung antara satu sama lain dan sangat rapat, akhirnya menyesal kerana telah salah faham dengan bapa saudaranya. Filem ini berakhir dengan menunjukkan Master Yi dan abangnya bersetuju untuk menyerahkan parang kepala naga kepada Ken kerana mereka menilai dia mempunyai kemahiran memasak yang hebat dan berharap pada masa hadapan, dia boleh membuat hidangan baharu yang lebih lazat dengan bantuan parang kepala naga. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.